Okey. Boleh. Oh, ada banyak. Boleh. Tak, saya akan cuba cepatkan insya-Allah. Uh, saya insya-Allah hari ni kita akan main game, tapi kalau tapi akhirlah pada 2:45 insya-Allah saya cuba untuk ringkaskan seberapa banyak yang boleh insya-Allah. Jadi kita akan teruskan pengajian kita jam 2 kan sampai 2:45 insya-Allah. Okey, game macam biasalah, akhir sesi, dan hari ini saya ada hadiah. Kalau last week tak ada hadiah, nasi manis semua dapat. Ni hadiah siapa yang dapat the top 3 lah. Saya kasih buku. Tapi alhamdulillah insya-Allah. Tapi yang siapa yang menang lah nantilah. Kemarin tu saya kemarin tu halal. Miss kena belajar dengan ikhlas gitu. Hari ni ada umpannya hadiah lah gitu. Baik, insya-Allah kita akan teruskan, boleh? Baik, kita teruskan. Baik. Ini saya sudah sentuh ya. Saya rasa sudah sentuh perkara yang kita anggap batal tapi sebenarnya tak batal. Sudah? Sudah. Okey. Perkara yang membatalkan. Sudah? Belum kan? Saya sebelum. Okey, kita akan terus belajar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini confirm batal. Tetapi perlu untuk diingatkan ya, dalam kita mempelajari fikih bab puasa ni ada 2 cabang yang berkenaan dengan membatalkan puasa. Ada puasa yang batal, memang secara sahnya dia batal dan hilang pahalanya. Tetapi ada juga yang mana dia tidak membatalkan puasa, namun dia menghilangkan pahala puasa tersebut. Maknanya kita ni ibaratnya puasa tapi seperti orang yang tak berpuasa sebab hilang pahala puasa kita. Boleh terjadi kepada kita sebenarnya kalau kita melakukan yang sedemikian, iaitu yang color blue ni. Jadi siapa yang berbohong ni semasa dalam bulan Ramadan siapa yang berbohong, siapa yang ghibah, siapa yang namimah, siapa yang berkata kotor, siapa yang melakukan sumpah palsu dan memandang wanita ataupun lelaki yang bukan mahram kita tanpa keperluan, maka hilanglah pahala puasa orang itu. Ya, hilanglah puasa orang tersebut. Tetapi puasanya sah. Cuma dalam buku catatannya orang ni dapat 0. Ibaratnya kita dah penat-penat puasa kan, dah penat-penat kita tahan dahaga dan lapar, tapi akhirnya bila kita buka kita punya paper tu, kita dapat kosong. Sebab apa? Kita melakukan perkara sedemikian. Itu hal yang hilang pahala puasa, tapi puasa tetap sah. Ya. Yang color kuning atau yang color orange ni hilang pahala puasa dan juga batal puasanya. Apa itu? Sekiranya orang itu dia murtad walaupun dia murtad sekejap. Contohnya A adalah orang Islam, dia bersahur dan pada tengah hari dia kata saya tak percaya yang Allah tu, tak percaya yang Allah tu Tuhan kita. Dia murtad lah. Contohnya. Jadi yang dia puasa tu batal. Tiba-tiba orang cakap jangan macam itulah. Dia nasihatkan kan. Lepas tu dia masuk balik Islam. Astaghfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah. Tetap batal walaupun sekejap murtadnya. Maka hari tersebut dia perlu untuk qada balik. Okey. Yang kedua, datangnya haid ataupun nifas kepada seorang wanita. Macam tempoh hari kan saya dah bilang, walaupun kita dah puasa sampai pukul 5 petang, sampai 6 petang, sekali pergi toilet, cek, datang bulan. Terpaksalah kena batalkan puasanya dan perlu untuk qada
puasa hari tersebut. Walaupun kita dah puasa hampir nak dekat muka dah. Tapi Allah memberikan rezeki, yakni kita datang bulan pada hari tersebut. Jadi kenalah kita qada pada hari pada luar hari Ramadan untuk hari yang kita datang akhir, ya. Yang ketiga, melahirkan anak. Sekiranya kita mengandung dan kita melahirkan anak kita dan kita sedang berpuasa hari itu, maka lahirnya anak tanda batallah puasa. Kenapa? Sebab ada perkara yang keluar dari diri kita dan kita keluar darah. Kalau orang mengandung selalu dia keluar darah kan? Takkan dia keluar air pula kan? Dia keluar darah lah. Jadi serta-merta puasa wanita tersebut dia batal dan dia perlu untuk qada selepasnya. Adapun orang gila, walaupun sekejap, contohnya orang ni dia ada sawan ataupun dia tiba-tiba dia gila, walaupun sekejap, dia ada perbahasan di sini. Kalau dia sahur, dia tahu yang dia puasa dan tiba-tiba dia pengsan ataupun dia gila sekejap, kalau dia okey, dia sihat semula, dia boleh teruskan puasa dia. Tetapi kalau dia tidak sahur, contohnya malam tu lepas buka dia terus jadi sawan, tak sempat dia niat puasa kan. Terus besoknya petang dia sedar dah okey dah pergi doktor dah okey, dia boleh teruskan puasa tak? Tak boleh, sebab dia belum sempat niat dan dia tidak bersahur. Walaupun sahur tu sunnah, tapi saya letak sahur tu kena untuk dia punya had niat dia. Dia tak sempat niat dari malam sampai sahur kan. Jadi tak sempat sahur means tak sempat niat, maka dia tidak dapat pahala puasa. Dan juga kalau dia puasa juga tanpa niat, maka batallah puasanya. Faham? Okay. Boleh kalau orang mabuk dan pengsan, maaf kata yang disengajakan, orang tu dia minum air yang memabukkan atau dia pengsan, buat pengsan sengaja sebab nak batal puasa pun tak boleh, perlu qada puasanya. Seterusnya, mengeluarkan air mani, maaf kata, menggunakan tangan untuk lelaki ataupun wanita, menggunakan tangan, menggunakan barang-barang yang lain ataupun berhubungan antara suami dan isteri juga batal. Apa hukum sekiranya kita melihat perkara, video, gambar ataupun apa-apa, mendengar perkara-perkara yang menyebabkan terkeluarnya air mani? Apa hukumnya? Tapi tak pakai apa-apa. Tak pakai tangan, tak pakai anything. You don't use anything. Saya? Batal juga sebab dia sengaja melihat perkara-perkara tersebut. Dan kalau dia kata terkeluar air mani, maksudnya dia sengajalah, sebab dia tahu Ramadan tak boleh buat macam itu. Bukan Ramadan je, hari-hari lain pun tak boleh berbuat begitu, mengeluarkan air mani disebabkan perasaan syahwat tersebut. Walaupun bukan menggunakan tangan, walaupun tidak menggunakan barang-barang, walaupun tidak berhubungan antara suami dan isteri ataupun lelaki dan wanita, tetap sekiranya dia melihat perkara-perkara, mendengar pun boleh, bukan lihat saja, mendengar pun boleh menjadikan seseorang itu bersyahwat dan dia boleh mengeluarkan air mani, maka batallah puasanya dan hilanglah pahala puasanya. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tidak mengapa. Walaupun berpinggan-pinggan, berpiring-piring, berdulang-dulang, satu plastik biryani ni pun, kalau kita terlupa yang kita puasa, maka dimaafkan dan boleh teruskan puasa. Jangan kita menghukum diri kita, saya ni sengajalah saya ni nak buka puasa. Tidak. Maksudnya Allah tahu yang kamu lupa. Dan Allah memberikan kamu rezeki, iaitu makan biryani banyak-banyak. Contohnya. Tapi kalau tahu yang kita puasa, jangan kita macam sengajalah makan dan minum dengan sengaja, ya. Jangan kita jadi orang yang mana kita ni puasa awam saja. Puasa orang awam ni apa?
puasa sekadar menghilangkan lapar dan dahaga. Maksudnya kalau kita tak cuba untuk melakukan puasa kita dengan sebaik mungkin. Kita cuma tahan lapar, tahan dahaga, tak buat apa-apa dan dah. Pahala dia sikit. Pahala dapat cuma sikit saja pahalanya. Kita perlu untuk usaha puasa kita ni jadi yang terbaik. Bukan sekadar tidak makan, tidak minum. Kita lakukan perkara-perkara yang dapat mendatangkan pahala yang banyak sekali. Seterusnya, muntah. Kalau kita muntah dengan sengaja, maka batal. Kalau kita memang pening, contohnya kita sakit, kita rasa pening-pening kepala, kita ambil minyak angin kan, kita hidu-hidu, itu okey. Maksudnya boleh kita hidu, tak ada masalah. Sebab kita bukan makan, kita hidu kan, boleh, tak batal puasa. Yang batal kalau kita sengaja menjolok, tangan kita ataupun perkara lain ke dalam mulut kita untuk kita keluarkan muntah tu sengaja dan batal puasa. Macam mana tu sekali? Okey, kalau kita sedawa, kan? Sedawa. Sedawa tu burp kan? Macam burp kan? Okey. Kalau kita burp, sekali terkeluar, tak sengaja ke sengaja? Tak sengaja tak. Kalau tak sengaja, tak kisah. Oh, terkeluar masuk balik. Boleh. Boleh. Itu boleh sebab dia masih dalam mulut kita. Yang tak boleh dah keluar, masukkan balik. Itu tak boleh. Ini betul ni. Dia cakap betul. Ni cakap fikih. Maksudnya dari segi fikih, apa yang tak boleh apabila kita keluarkan sesuatu itu dari mulut kita dan kita masukkan kembali, itu yang batal. Selagi mana perkara tu dalam mulut kita. Contoh kita sedawa, ada banyak angin, orang kata banyak angin burp kan. So sekali burp tu terkeluar, kita tahu yang ada benda terkeluar dari kita punya tekak kita. Dan kita telan balik. Kan? Contohnya tak batal puasa. So sahur jangan makan pedas, jangan makan cabai, makan lain lah, makan sop-sop ke, macam gitu, ya. Dalam bahasa Indonesia apa sedawa? Apa? Sedawa kan, sama kan? Tak apalah, yang penting dia sama. Tak apalah, yang penting sama bunyi dia. Bunyi dia sama. Juga kan? Dia tak ada negeri lain sedawa, tak ada, sama bunyi dia. Juga. Bahasa je lain. Saya. Inhaler. Ada soalannya ke sini. Apa hukum menggunakan inhaler? Itu bukan spray yang apa hukum dia? You tahu. Jadi saya nak tahu ni, apa pendapat ibu-ibu? Apa hukum menggunakan inhaler kalau tengah asma? Betul. Saya faham maksudnya. Siapa kata batal puasa? Angkat tangan. Tak apa, ni tak ada, ni bukan game, masih boleh menang lagi. So tak apa, tak ada salah. Siapa cakap kalau pakai inhaler time asma batal puasanya? Siapa? Okey. Siapa kata tak batal puasa? Sebab dah buat kan? Siapa tak tahu? Jadi hukum menggunakan inhaler semasa kita asma tak batal. Alhamdulillah. Kenapa tak batal? Bukan setakat tahu jawapan, tapi kena tahu kenapa tak batal. Kenapa? Tapi orang yang isap rokok batal puasa. Jadi apa perbezaan antara merokok, vape dengan asma?
Apa beza dia? Darurat, betul, darurat lagi? Yes, okay, betul. Lagi? Sakit lagi? Memudaratkan, sakit lagi? Sebab tujuan dia berbeza. Orang itu menggunakan inhaler untuk asma kerana dia dalam kesakitan, mudarat. Saya ada kawan yang mana kalau dia ada asma, dia perlu untuk pakai inhaler. Siapa yang ada asma tak pakai inhaler, dia boleh, maaf kata, dia boleh meninggal. Sebab kekurangan oksigen. Jadi orang yang ada asma, kalau tengah puasa dia asma, dia boleh pakai. Tak batal. Tak batal. Perbezaan antara merokok, asma dan juga vape. Merokok dan juga vape, dia bukan tujuan perubatan. Tapi suka-suka. Habit. Dia memudaratkan lagi ada. Bukan dia membaikkan badan, tapi dia memudaratkan lagi. Jadi kalau siapa yang merokok, siapa yang vape di siang hari Ramadan, puasa dia batal. Sebab apa? Tu dekat last. Kan saya bilang kan. Merokok dan vape tidak boleh kita lakukan semasa bulan Ramadan sebab membatalkan puasa. Tapi Ustazah, kan merokok dengan vape tu angin sahaja. Ada rasa. Sebab ada rasa. Happy. Yes, selalunya orang yang merokok dan vape bukan sebab ada health condition, tapi memang sebab mereka suka-suka, bukan sebab medical issue, bukan sebab mereka sakit, bukan sebab tujuan perubatan. Ya? Faham ya? Tetapi untuk orang yang asma, contoh untuk orang yang asma, kalau dia tengah asma baru boleh pakai. Kalau tak ada apa-apa, jangan pakai. Itu je. Boleh? Faham ya? So maknanya bab asma ni sudah faham lah. Tak payah saya bahaskan lagi nanti. Ya? Tapi I think the soalan tak ada dalam game. Jadi tak apa. Okay. Apakah yang saya lakukan? Kalau adakah saya punya puasa batal jika melakukan perkara yang membatalkan puasa tanpa sengaja? Tak batal, tak perlu qada. Sebab apa? Barang siapa yang lupa dia berpuasa, kemudian dia makan dan minum, hendaklah dia menyempurnakan puasanya kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya makan dan minum. Ini contohnya kalau kita makan minum tak sengaja. Teruskan puasa sebab Allah yang memberikan dia makan dan minum. Okey, apakah hukum membatalkan puasa di bulan Ramadan? Ada 3 macam hukum. Ada wajib, ada harus, ada haram. Wajib ke atas wanita yang datang haid dan nifas, wajib dia batalkan puasa. Sebab apa? Memang dah batal. Tetapi disunnahkan untuk wanita tersebut untuk menahan diri daripada makan dan minum. Contohnya, kita dekat office lah. Kat office, tiba-tiba datang head, maka kita boleh minum kan sebenarnya? Boleh makan kan? Tetapi untuk menghormati bulan Ramadan dan menghormati orang-orang yang berpuasa, maka disunahkan untuk menahan diri. Jangan makan, jangan minum, kecuali tak ada orang. Itu boleh. Okay? Harus untuk orang itu berbuka puasa, harus untuk orang itu membatalkan puasanya sekiranya dia musafir. Contoh, saya nak pergi nak pergi Indonesia, insya-Allah satu hari nanti ya. Amin. Saya nak pergi untuk beberapa hari, maka saya harus membatalkan puasa kerana Allah telah berikan saya keringanan sebenarnya. Allah kata orang yang musafir tak payah berpuasa, tak wajib berpuasa, tapi kena qada balik saja. Kalau saya nak puasa juga, boleh ke tidak? Boleh, tapi akan beratkan kamu lah. Sebab kan musafir kan penat, perlu banyak energi. Kan? Jadi Allah kata tidak perlu untuk berpuasa sebenarnya. Maka ambil jalan yang senang, tak payah puasa, tapi kita buka saja. So kita qada saja, maaf. Juga kepada orang yang sakit. Contoh, orang asma, orang demam. Sakit biasalah, tapi memang tahu dirinya lemah. Dan dia perlu untuk makan ubat supaya cepat baik. Maka dia dibolehkan, dia diharuskan untuk membatalkan puasa. Tetapi kalau kita pening-pening biasa je, mop rumah bolehlah, boleh mop rumah, boleh cuci pinggan mangkuk boleh. Cuma kita pening-pening. Maka jangan kita batalkan on the spot. Jangan batal sebab itu cuma penat biasa.
Yang saya kata orang sakit ni adalah orang yang memang betul-betul perlu untuk makan ubat. Perlu untuk rehat. Perlu untuk tidur, makan ubat, maka dibolehkan untuk dia membatalkan puasanya. Kalau pening biasa, tengah masak, sekali tiba-tiba potong, tak potong sikit. Sikit je dia punya darah keluar. Batal puasa saya sebab dah keluar darah. Tak boleh. Itu tak membatalkan puasa. Yang batal kalau kita pergi makan darah kita. Tu batal. Jadi orang yang sakit, yang agak yang perlukan perubatan, makan untuk rehat, maka dibolehkan untuk dia batal. Kalau nak teruskan pun tak apa. Tak ada masalah. Cuma takut memudaratkan diri saja. Ya. Haram untuk orang ini membatalkan puasa kalau dia sengaja nak batalkan puasa. Hati-hati untuk bulan Ramadan, apa saja lintasan niat dalam hati menjadikan niat itu sah. Contohnya, tiba-tiba tengah puasa kita cakap, alah nak buka lah, maka batal puasa kita. Maka batal puasa kita sebab kita dah ada lintasan hati nak buka on the spot. Nak batalkan on the spot, tak boleh. Sama juga halnya dengan solat, kan? Kalau tengah solat sekali kata nak batalkan solat lah, maka batal lah solat kita. Hati-hati sebab kita punya lintasan hati tu sangat diambil kira. Walaupun tak lafaz, tapi lintasan hati, niat tu kan dekat hati. Jadi kena hati-hati. Jangan fikir pasal batal puasa lah, fikir pasal lain. Jadi tak sampai terfikir nak batalkan puasa tu. Faham ya? Kita masuk bab qada, fidyah dan kafarah. Ada soalan tak tentang tadi? Boleh? Faham ya? Okey. Bab qada, fidyah dan kafarah. Apa yang wajib? Macam hujan kan? Allahumma sayyiban nafi'an. InsyaAllah. Macam hujan. Makin lebat. Sama-sama kita doa boleh? Kita doa sama-sama. Doa hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Amin. Sebab kalau hujan lebat, kita doa, apa yang kita doa tu akan dikabulkan oleh Allah. Amin. So, tanamkan niat doa-doa tu, tanamkan. Ya. Sambil saya sambung. Apa yang wajib dilakukan orang yang membatalkan puasa? Ada 3 golongan. Ya, 1, wajib qada dan wajib bayar fidyah. Siapa orang-orangnya? Wanita yang hamil, yang menyusukan anaknya dan dia khawatir mudarat berlaku pada anaknya. Contoh, ada baby. Dia susukan anak dia dan dia rasa macam saya perlu untuk batalkan puasa sebab saya takut saya jadi penat dan baby tak ada susu nak minum. Sebab kalau orang yang berpuasa, dia akan kekeringan susunya. Untuk wanita, kalian lagi tahulah ya. Yang jadi ibu should tahulah. Jadi dia batalkan puasa kerana dia khawatir diri dia dan anaknya. Jadi wanita ini perlu qada puasa dan bayar fidyah. Kedua, golongan apa yang wajib bayar fidyah dan juga qada puasa? Orang yang sengaja menunda-nundakan puasanya. Contoh, kita dah nak masuk 2023 punya Ramadan. 2022 masih belum lagi qada. Contohnya lah. Maka kalau dah sampai bulan Ramadan masih belum bayar untuk tahun lepas, maka dia wajib qada dan bayar fidyah selepas bulan Ramadan tahun ini. Sebab tu kalau bab qada ni, qada cepat-cepat. Antara puasa qada dan puasa sunat, mana lagi important? Puasa qada. Sebab puasa qada puasa yang wajib. Puasa sunnah, dia sunnah. Dia ekstra. Kalau kita dah habis qada, baru kita boleh buat sunnah. Siapakah golongan yang mana dia perlu dan wajib untuk bayar qada tapi tak payah bayar fidyah? Ada perbezaan Tadi yang first tu dia kena buat dua-dua, fidyah dan qada. Yang golongan ini qada sahaja, tak payah bayar fidyah. Siapa? Orang yang sakit dan ada harapan untuk sembuh. Contoh, kita sakit, demam, kita nak makan ubat untuk baik sakit kan? Maka boleh untuk kita batalkan puasa, namun selepas hari Ramadan tu perlu qada, tak payah bayar fidyah.
Yang kedua, orang yang bermusafir, bukan tujuan untuk bermaksiat, perlu untuk bayar qada tapi tak payah bayar fidyah. Orang yang terpaksa berbuka kerana terlalu lapar dan dahaga. Contohnya, orang ni dia terlupa nak sahur. Dan dia terlalu lapar dan dahaga sampaikan kalau dia tak makan dan minum, dia mesti pengsan. Dia mesti akan pengsan. Dia tahu dan dia tak kuat. Maka dia boleh berbuka puasa tapi perlu untuk qada puasanya selepas bulan Ramadan. Ya. Yang keempat, wanita yang hamil dan menyusukan anaknya dan dia khawatir mudarat pada diri dia, bukan anak dia. Yang tadi, yang wajib qada, yang wajib fidyah, sebab dia risau diri dia dimudarat dan anak dia pun mudarat. Tapi yang ini, dia takut diri dia yang penat. Dia takut dia yang tak ada energi. Maka dia tak perlu bayar fidyah, dia qada sahaja. Sebab dia tidak takut mudarat atas anak dia. Tapi dia takut mudarat atas diri dia. Ya. Wanita yang didatangi haid ataupun nifas perlu bayar qada, tak payah bayar fidyah. Orang yang mabuk dan pengsan sepanjang hari. Contoh, daripada sahur sampai maghrib, dia pengsan, dia mabuk, dia tak perlu bayar fidyah, hanya qada saja. Terlupa niat puasa pada malam hari dan sebelum fajar. Maksudnya orang ni dia tak niat. Sebab kalau siapa tak niat, puasa batal kan, tak sah. Jadi dia perlu qada balik selepas Ramadan. Melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa kecuali jima. Tadi. Maksudnya dia buat something yang batal puasanya, ya, dia perlu qada balik dia punya puasa. Kecuali jima. Kenapa? Sebab orang yang jima di siang hari dia kena bayar kafarah. Ada lagi berat daripada qada. Bukan daripada qada, ada lagi berat. Lagi berat daripada qada. Kalau kita rasa qada tu berat, ada yang lagi berat daripada qada, iaitu kafarah. Ya. Dan orang yang murtad apabila dia kembali kepada Islam. Walaupun orang itu murtad sekejap saja, sesaat saja, dia perlu mengqadakan puasa pada hari yang dia murtad tersebut. Ya. Next. Orang yang bayar fidyah namun tak perlu qada puasa. Orang ni dia tak payah qada tapi bayar fidyah saja. Siapa? Orang tua yang terlalu sangat tua dan tak mampu untuk berpuasa. Kalau kita ada nenek, datuk, ya, yang sudah tua, jangan kita paksa mereka berpuasa. Sebab orang tua tidak diwajibkan berpuasa sebenarnya. Mereka diwajibkan untuk bayar fidyah saja. Jadi kita bayarkan untuk mereka boleh, mereka bayar sendiri pun boleh. Tak payah qada puasa, tak payah paksa orang puasa. Bayar fidyah saja. Sebab mereka sudah tua. Jangan paksa mereka. Orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Contohnya orang ni dia sakit kronik. Dia tak ada harapan sembuh. Doktor kata awak kena makan ubat ni. Awak tak makan, habislah macam itulah. Jadi orang ni perlu dengar cakap doktor. Jangan degil, jangan cakap saya nak dengar cakap Allah juga. Kena puasa. Masalahnya Allah kata apa? Kalau yang sakit tak payah puasa sebenarnya, kan? Jadi kalau kita sakit dan tak ada harapan sembuh, maksudnya memang mendaratlah sakitnya, doktor kata memang tak ada harapan sembuh, awak akan pergi beberapa bulan lagi. Jadi awak kena makan ubat ni kalau awak nak sembuh. Contohnya macam itu. Jadi kita jangan paksa orang ni paksa orang ni puasa. Sebab orang ni boleh bayar fidyah saja, tak payah qada puasanya. Faham? Yang ketiga, orang yang meninggal dunia dan tak sempat qada puasa. Ini terjadi sekiranya kalau ahli keluarga kita, dia mempunyai hutang bayar puasa, tetapi tak tahu berapa. Maksudnya tak ada catatan ataupun tak diberitahu berapa yang dia hutang. Maka ahli waris yang ada agak-agak saja berapa hari yang dia tertinggal dan dia bayar fidyah atas nama si mati tadi. Kalau si mati tadi kata, atau si arwah, si mati si arwah lah. Kalau sebab kalau dalam faraid kita sebut si mati, tak cakap arwah.
Okay lah, fikir Jadi arwah tadi, kalau dia bilang, saya ada sebulan saya tak puasa tahun lalu. Sekali tak sempat Ramadan yang akan datang, dia meninggal. Si mati. Dia meninggal. Jadi, ahli waris tahu dia ada 1 bulan yang belum bayar qada. Jadi, ahli waris ada 2 pilihan. Ahli waris nak qadakan puasa untuk dia ataupun bayar fidyah untuk dia. Terserah. Tak ada masalah. Sebab dah tahu berapa hitungan dia. Dah tahu jumlah bilangannya. Kalau contoh, mak saya dah lama meninggal. Saya tak tahu berapa ni dah tertinggal dia punya puasa. Contohlah dia contoh dia balik 1990 contoh. Dia meninggal 2000 contoh. Kira 10 tahun lah. Saya tak tahulah berapa lama dia tak puasa ke, dia rongak-rongak ke, puasa je ke. Jadi dia boleh ambil kira-kira yang agak-agak saja. Contohnya, letaklah dia puasa setiap Ramadan tapi dia mungkin tak puasa 10 hari setiap Ramadan tu. Jadi 10 kali 10 macam itu agak-agak dan bayar fidyah. Tak bayar qada puasa. Sebab qada terlalu banyak hari untuk ahli waris nak qadakan si arwah tu kan, si mati tu terlalu banyak. Jadi ada pendekatan yang sangat mudah. Kalau dia tak tahu berapa hitungannya, bayar fidyah saja. Tapi bayar fidyah menggunakan duit arwah kalau masih ada, kalau belum faraid, ataupun menggunakan duit kita sendiri tapi kita sedekahkan atas nama arwah. Yang keempat, golongan ini tak perlu wajib qada dan tak perlu bayar fidyah. Wah, bestnya. Tak perlu bayar fidyah, tak perlu bayar qada. Siapa? Kalau nak jadi macam ini boleh. Jadi orang gila. Orang gila yang memang tak sengaja. Dia memang hilang akalnya, tidak waras, maka tidak perlu untuk bayar qada dan tak perlu fidyah. Sebab tak diwajibkan pun. Golongan ni semua tak diwajibkan. Ataupun anak kecil yang baru usianya 5 tahun ke bawah. Tak perlu bayar puasa. Ataupun 6 tahun ke bawah. Tak perlu fidyah, tak perlu qada. Ataupun mu'allaf yang baru sahaja peluk agama Islam. Contohnya, dia agama lain daripada muda sampai 50 tahun. Lepas tu hidayah datang kepada dia. Bukan hidayah nama orang hidayah, tapi Allah berikan hidayah kepada dirinya dan dia memeluk Islam pada usia 50 tahun. Maka 50 tahun yang lepas, adakah dia perlu untuk membayar puasanya? Tidak perlu. Tak perlu qada, tak perlu bayar fidyah. Sebab orang yang peluk agama Islam, semua dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara the beautiful of Islam. Kalau kita tengok kita kalau tengok agama lain, kalau mereka ada buat dosa, mereka kena buat confession. Mereka kena bayar sin. They have to pay for their sin. Tapi awak lihat untuk agama Islam, kalau kita ada dosa sekalipun, yang kecil lah, bukan yang besar yang kecil, kalau kita ada dosa yang kecil pun, kalau kita dah masuk Islam, semuanya sudah diampunkan oleh Allah SWT. Seperti kita ni baru dilahirkan. Itu antara perkara yang sangat cantik lah dalam Islam. And itu pun orang kata Islam ni agama yang kasar, yang macam gitulah. Saya pun tak faham, tapi ini orang-orang yang tidak belajar. Maksudnya dia tidak ada ilmu, so dia cakap macam itu. Seterusnya, golongan yang wajib qada puasa dan perlu untuk membayar kafarah. Siapakah golongan ini? Mereka adalah golongan lelaki yang berpuasa pada bulan Ramadan dan dia berhubungan badan ataupun mendatangi isterinya dengan sengaja pada siang Ramadan. Maka kafarah wajib dilakukan oleh lelaki sahaja. Tak perlu, wanita tak perlu. Walaupun yang memulakan, yang memulakan initiate adalah wanita ataupun kaum isteri. Tetapi sebagai kaum lelaki, kaum suami perlu mendidik isterinya agar menjaga diri, Isteri pun
Siapa yang ada suami, isteri pun faham-faham lah, kesian suami tu. Ramadan hari tu juga nak pakai baju seksi. So janganlah, jangan menghukum suami. Sebab suami tak boleh mendekati isterinya pada siang Ramadan. Malam boleh. Malam boleh bersentuhan, boleh bersama dengan isteri. Okey? Kafarah mengikut kadar harian, bukan kadar hubungan badan. Saya minta maaf, saya perlu untuk menerangkan perkara ni walaupun saya ni sebenarnya belum kahwin, dan saya perlu untuk menerangkan perkara yang sebegitu eksplisit ataupun sebegitu jelas dari segi fikihnya. Perlu untuk jelas. Fikih tak boleh malu-malu. Fikih kena jelaskan. Maaf kata kalau seorang lelaki dia mendatangi wanita, berlaku hubungan antara lelaki dan wanita, berlaku hubungan intim, maka lelaki perlu untuk membayar kafarah. Walaupun lelaki itu ataupun wanita itu tidak mencapai puncak orgasm tu ataupun inzal. Dalam bahasa Arab, inzal tu puncak kepuasan itu. Betul. Walaupun tidak mencapai puncak, kalau sudah lelaki dan wanita telah bersama, telah dukhul. Dalam bahasa fikihnya dukhul, memasukkan antara zakar dan juga faraj ke dalam faraj, perlu untuk membayar kafarah kalau berlakunya pada siang Ramadan. Saya Okey, saya ulang sekali lagi. Saya ulang soalan. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Itu soalan yang bagus sekali. Sebab perlu untuk jelas dalam hubungan ni, kena jelas. Bab puasa kena jelas. Takut apa? Takut kita terbuat perkara yang perlu untuk kafarah. Kerana kafarah sangat berat. Sangat berat. Sebab tu kafarah wajib dibuat oleh lelaki, bukan perempuan. Sebab perempuan tak sanggup nak buat. Siapa yang sanggup nak buat ni semua ni? Memerdekakan hamba. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh lat-lat tau. Bukan puasa Nabi Daud. Berturut-turut. 1 sampai 31st. 2 bulan berturut-turut. Tak ada orang yang sanggup sebenarnya. Ataupun memberi makan kepada orang sebanyak 60 kg. 10 kg beras je kita rasa nak bayar pun kena mahal sikit. Tapi 60 kg untuk orang yang fakir miskin. Berbalik kepada soalan tadi, kalau hubungan, suami isteri berhubungan 5 minit sebelum subuh, dah azan ke belum? Belum, maka boleh berhubungan, tidak batal puasanya. Apa? Allahu Akbar. Siapa yang faham-fahamlah. Maksudnya dia begini, kalau 5 minit, contoh 5.30 subuh, azan subuh 5.30, 5.25 dah ke belum? Ke baru nak? Okey, dia gini ada 2 situasi. Sekiranya mereka berhubungan 5 minit sebelum azan dan sudah kira sudah selesai sebelum azan subuh, maka boleh continue puasa. Boleh niat terus. Kalau semasa mereka bersama, sekali Allahu Akbar, makanya kalau tapi di sini perlu perhatian. Kalau misal kata dengar azan dan si suami sempat berpisah dari isterinya, maka boleh. Tapi kalau tak sempat maaf kata tak sempat, sebab jelah perlu bayar kafarah. Walaupun yang bersama tu walaupun dah berpisah sebelum azan, tak sempat untuk mandi junub. Walaupun tak sempat, tetap sah.
Tetap sah. Tetapi perlu mandi junub sebelum zawal, sebelum zuhur. Perlu untuk mandi junub. Dua-dua tadarus kan? Mungkinlah. Di sini, maaf kata siapa yang melihat di online ataupun di sini, siapa yang ada suami perlu untuk ada kesefahaman. Ya, Rasulullah sendiri pada bulan Ramadan Rasulullah ikat tali pinggangnya. Macam itulah. Maksudnya ikat tu apa? Rasulullah tak dekat dengan isterinya di siang hari. Tetapi ada riwayat yang mana Rasulullah mendatangi isterinya pada malam hari Ramadan. Ada. Dan lepas solat subuh, maksudnya selepas subuh sekalipun, Nabi dalam keadaan junub. Maksudnya dibolehkan untuk puasa. Tapi kena mandi junub lepas tu lah. Lepas dah selesai, mandi. Yang penting jangan lupa niat. Jangan lupa niat. Maaf kata saya perlu cakap. Ada situation yang mana suami isteri dia bersama, dia tahu dah nak subuh. Dan dia selitkan niat semasa bersama tu. Sah tak? Tengah hubungan suami isteri, dia tahu tiba-tiba mungkin dia punya kepala, mungkin dia merasakan alamak tengah puasa kan, aku niat sekali. So aku niat sekali puasa, adakah puasanya sah? Sah kalau dia sempat untuk kembali berpisah sebelum subuh. Niat dia still valid. Yang tak valid, yang tak sah, kalau dah niat berkali-kali pun tapi dia masih bersama dengan suami isteri sampai dia dah habis azan subuh, tak boleh. Kena bayar kafarah. Kafarah ni berat. Sebab suami kena buat. Suami yang kena buat. Isteri tak payah. Walaupun isteri yang mulakan dulu. Siapa yang ada suami, faham kesian suami, kafarah ni berat tau. Kesian dia. That's why suami perlu ada ilmu. Dalam bab puasa ni kena ada ilmu. Sebab kalaupun isteri yang ajak, maaf kata, suami perlu untuk boleh layan isteri, tapi kena ikut timing lah. Kalau siang sibuk tadarus, sibuk ini semua, dan malam boleh bersama dengan suami, macam gitu kan. Kalau suami jauh macam mana Ustazah? Suami jauh, kita doakan sajalah. Kita doakan gitu, insyaAllah. Kalau tak ada suami, tak apa, insyaAllah nanti Allah datangkan jodoh yang baik, insyaAllah. Kalau tak di sini, di syurga. Kalau tak dapat jodoh di sini, Allah akan datangkan jodoh kita di syurga. Itu sudah pasti. Okey. Suka bab ni? Okey. Saya rasa saya akan skip yang ini. Saya akan continue yang lain. Tahukah anda, para alim ulama sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan selama 6 bulan sebelum. 6 bulan sebelum Ramadan dah persiapan. Kita 1-2 hari baru nak beli kurma kan, beli madu. Kita lambat sikit lah, tapi yelah, kita ni siapa. Tapi kita cuba sedaya upaya untuk kita sama-sama mempersiapkan diri agar kita dapat jadikan Ramadan kali ni Ramadan yang paling terbaik. Kita niatkan every time Ramadan, every time kita buat yang terbaik. Itu yang boleh. Itu yang boleh, yang termampulah kita. Jadi kita yang mana satu? Yang awam, yang khusus ataupun khususul khusus? Kita cubalah. Kita cuba. Banyak orang dekat sini. Sebab tu saya letak kat bawah. Triangle kan? Triangle. Yang paling banyak kat bawah kan? Banyak orang kat bawah. Sebab sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja. Pahala tu dapat. Cuma tidak ada quality pada puasanya. Tangga yang lebih atas, yang lagi bagus, dia menjaga anggota badannya untuk tidak membuat perkara yang membatalkan puasa. Mata tidak melihat perkara yang haram, tidak melihat perkara yang syahwat,
Telinga tidak mendengar orang kata ribah ataupun gosip-gosip. Mulut tidak mulut tidak cakap yang kotor-kotor, tidak mengata orang, tidak berbohong, tidak melakukan perkara yang tidak memfitnah orang dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang khusus. Maksudnya dia menjaga bukan hanya lapar dan dahaga, tapi dia jaga semua anggota badan supaya tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Maka siapakah mereka yang khususul khusus? Ini susah sikit. Mungkin kita boleh buat, mungkin juga tidak. Tapi tidak impossible. Tidak mustahil untuk kita dapat. Ini adalah puasa-puasanya para nabi. Puasa-puasanya para wali Allah. Puasa-puasanya para as-sadiqin, orang-orang yang benar. Puasa-puasa orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi puasa khususul khusul menahan diri, hati dan jiwa kita untuk tidak mengingat apa pun. Dunia pun tak ingat kecuali Allah Subhanahu Taala. Kita ni yang dekat awam ataupun dekat khusus masih lagi fikir nak pergi Geylang nak beli apa Tapi khusus tak fikir tu. Dia tahu Ramadan untuk Allah saja. Dia tak kisah ada buka ke, ada makan ke, tak ada makan ke, dia tak kisah. Sebab dia tahu dia nak perform, dia nak ibadah untuk Allah saja. Jadi kita boleh tak buat yang ini? Boleh tak jadi orang khususul khusus? InsyaAllah. Semoga semua kita ni cuba untuk dapat yang terbaik itu. Ya? Okey. Adab berpuasa saya sendiri semua tahu. Saya tak perlu ambil semua. Ya? Yang ini. Puasa di bulan Ramadan tidak sama dengan hari yang lain. Kenapa? Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang mengatakan siapa yang meninggalkan satu hari puasa dalam bulan Ramadan, kalau dia berpuasa setahun sekalipun, hari-hari dia puasa setahun sekalipun, tak dapat menggantikan satu hari yang dia tinggalkan dengan sengaja pada hari puasa. Sebab tu kalau tak ada keuzuran, kalau tidak ada perkara-perkara yang perlu untuk membatalkan puasa, jangan batal puasa. Sebab kalau kita puasa satu hari ni, banyak sangat pahala yang kita dapat. Berbeza dengan hari-hari yang lain. Kalau kita puasa qada sekalipun, pahalanya lain. Tidak seperti apa yang Allah akan kasih. Sebab pahala berpuasa ni, Allah kasih. Pahala tu ikut apa yang Allah nak kasih. Contohnya, saya mungkin Allah kasih lain. Dia punya amount. Puan-puan semua, ibu-ibu semua akan dikasih lain-lain puasanya. Ikut kualiti puasa kita. Ikut bagaimana kita tahan diri kita untuk tidak membuat perkara-perkara yang membatalkan puasa. So Allah sendiri yang kasih markah kat kita. Macam gitulah. Macam principle, itu marhah-marhah. Markah-markah tu lain. Markah tu markah. Lain. Okey, saya rasa bab tarawih dengan witir tahu, semua tahulah Tak perlu? Ke perlu? Boleh? Okey. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama ramadana, barang siapa yang menghidupkan Ramadan, yang mendirikan solat tarawih ke ataupun solat tahajud ke witir di malam hari Ramadan dengan penuh keimanan, imanan wahtisaban, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maksudnya Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Macam itu. Siapa yang betul-betul dia memang bangun malam, dia solat tarawih ke, dia solat dua rakaat tahajud pun, kalau dia betul-betul ikhlas, Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya. Besar ke kecil, itu Allah yang pilih. Yang penting kita minta maaf saja. Tujuan kita, hamba Allah, minta maaf saja. Ya, terserah kepada Allah nak maafkan yang kecil ke yang besar. Tapi of course, kita minta untuk dihapuskan yang dosa-dosa kecil dan besar. Okey. Solat sunat tarawih ialah solat sunat yang sunat muakkadah. Sunat yang sangat dituntutkan. Dia ni kalau wajib di atas, sunat muakkadah di bawahnya.
Just one more step untuk jadi wajib. Sebab tu solat tarawih ni ada cerita dia. Ada cerita dia sebenarnya. Nanti saya ceritakan Jadi solat tarawih selalu dilaksanakan selepas solat fardu isyak, dan kita boleh membaca lafaz niat dia, usalli sunnata tarawih raka'ataini ma'muman, untuk menjadi makmum ataupun adaan sendirian lillahi ta'ala, ataupun dalam bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah Jadi pada zaman Rasulullah dulu solat tarawih dikerjakan sebanyak 8 rakaat saja supaya tidak menimbulkan suatu keberatan. Di sini saya akan ceritakan. Ni semua is just cerita. Cerita dia apa? Cerita dia pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, umat Islam hari itu, pada ketika itu diperintahkan untuk berpuasa. Rasulullah pada malam pertama Ramadan, Rasulullah panggil, wahai sahabat, mari jom kita solat kat masjid. So hari pertama tu, malam pertama tu di masjid, Rasulullah solat jemaah tarawih dengan sahabat-sahabat semua. So the second day, the second night, Rasulullah panggil juga, wahai sahabat-sahabat, jom kita solat lagi tarawih second night di masjid. Jadi pada hari yang ketiga malam, awak rasa sahabat akan kumpul ke tak? Awak rasa sahabat akan kumpul kat masjid ke tak? Sebab merasakan yang sahabat akan panggil, Rasulullah akan panggil ke tidak? The first 2 day Rasulullah panggil, kan? Contohnya saya kata, okey, hari ni semua datang besok datang awak rasa hari ketiga saya akan suruh panggil datang tak? Datang kan? Dia akan rasa macam dah 2 hari ni Rasulullah panggil, so hari ketiga mesti Rasulullah panggil. So sahabat-sahabat ni datang kat masjid, tunggu Rasulullah. Tunggu. Kenapa Rasulullah tak datang? Kan? So satu sahabat pergi rumah Rasulullah, tanya Rasulullah, kami tunggu Rasulullah ni dekat masjid, takut Rasulullah terlupa kan? Terlupa. So Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, aku memang sengaja tak pergi masjid sebab aku takut kalau aku pergi, nanti Allah mewajibkan solat tarawih ke atas diri kita. Sebab kalau Rasulullah buat selalu, nanti Allah akan mewajibkan perkara tu sebab kan Rasulullah buat benda tu. Jadi Rasulullah tak nak solat tarawih ni jadi wajib. Jadi ada perkara yang dia tak buat. Sebab tu Rasulullah pada hari ketiga tak solat tarawih bersama-sama. Sebab takut jadi wajib. Jadi kalau orang kata solat tarawih ni kena jemaah ke sendirian? Sendiri pun boleh, jemaah pun